Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan rakaman video saya berkaitan dengan mana kita nak bermula dengan channel YouTube. Jadi saya akan sharekan saya punya rakaman bengkel yang telah saya adakan dengan eDidik Malaysia. Jadi mudah-mudahan ia bermanfaat kepada semua. Stay tune, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta bengkel online eDidik pada malam ini. Pertamanya, jutaan terima kasih kepada pihak eDidik Malaysia atas penganjuran bengkel ini, iaitu aplikasi Google untuk pemula, yang mana slot pertama telah pun bermula pada 26 Januari yang lalu. Dan bengkel pada malam ini merupakan slot yang ke-6 dan yang terakhir insya-Allah. Salam perkenalan dari saya, Wan Nurul Hidayah binti Wan Ismail, selaku moderator pada malam ini. Bersiaran dari Kuala Terengganu dan saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Untuk sesi pada malam ini, saya bersama 4 orang lagi rakan, iaitu Cikgu Muhammad Fairul Nafazli bin Mak Nazin yang merupakan pengetua di Sekolah Menengah Integrasi Al-Hikmah Syariah. Seterusnya, untuk tajuk Google Classroom, tajuk ini akan dikongsikan oleh Cikgu Nurul Hana binti Abdul Samad. Beliau merupakan guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Shah Alam. Manakala Cikgu Hilman bin Muhammad akan membuat perkongsian berkaitan Google Currents. Cikgu Hilman atau Sehilman merupakan pensyarah di Kolej Matrikulasi Melaka. Dan seterusnya, Cikgu Ong Sin Yi, kaunselor di Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 3 Negeri Sembilan, bertugas selaku technical support pada malam ini. Sepanjang sesi bengkel, sekiranya rakan-rakan guru mempunyai sebarang persoalan, soalan boleh di-type pada ruangan chat atau sebagai alternatif, rakan-rakan juga boleh menggunakan ruangan Q&A. Untuk makluman, link untuk feedback akan diletakkan di ruangan bersama rakan-rakan guru peserta bengkel untuk mengisi borang feedback tersebut sebagai tanda sokongan kepada program anjuran pihak eDidik Malaysia. Baiklah, untuk tajuk pertama pada malam ini iaitu YouTube. Tajuk ini akan dikongsikan oleh Cikgu Fairul atau lebih dikenali sebagai Muallim Fairul melalui channel YouTube beliau. Untuk makluman, Muallim Fairul merupakan salah seorang mentor dalam Akademi YouTuber Anjuran eDidik Malaysia. Dan beliau merupakan mentor untuk panitia subjek Diniah Jais. Diharapkan Muallim Fairul telah bersedia di talian. Dipersilakan Muallim Fairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator majlis pada malam ini, Cikgu Nurul, dan seterusnya barisan rakan pembentang saya pada malam ini. Jutaan terima kasih juga kepada eDidik Malaysia kerana memberi peluang saya untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu semua pada malam ini. Dan seterusnya, cikgu-cikgu yang berada pada malam ini, selamat malam semua, apa khabar semua? Sihat InsyaAllah. Jadi malam ni insyaAllah kita santai-santai, saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu semua berkaitan dengan YouTube, YouTube pemula. YouTube pemula. Jadi untuk sepanjang pengisian saya pada malam ini, saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu ada 4 bahagian yang saya akan sentuh pada malam ini. Yang pertama
Yang pertama, sebelum tu saya minta maaf tak boleh nak buka saya punya video disebabkan hujan lebat kat sini. Mudah-mudahan line Unify saya clear lah malam ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, saya akan pecah kepada 4 bahagian untuk pembentangan saya pada malam ni. Yang pertama saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu semua berkaitan dengan bagaimana kita nak mencari bahan-bahan PDPR ataupun bahan PDPC kita untuk kita berkongsi dengan sama ada anak murid kita ataupun rakan-rakan guru yang lain. Maksudnya kat sini, walaupun kita masih belum ada channel, tapi kita boleh menggunakan platform YouTube ini untuk mencari bahan. Dan saya rasa sekarang ini memang dah menjadi satu kewajipan lah kot ataupun kemestian kepada kita untuk kita mencari bahan-bahan video di dalam YouTube ini. Kemudian saya akan tunjukkan sedikit bagaimana bila kita dah cari video channel ataupun bahan kita. Jadi kita sebagai tanda kita nak berterima kasih, kita akan subscribe lah. Saya akan tunjuk dalam part yang pertama. Dan untuk bahagian yang kedua, part yang kedua, saya akan kongsikan dengan cikgu-cikgu semua bagaimana kita nak bina playlist kita secara mudah je. Simple je saya akan tunjuk malam ni. Kan? Itu bagi yang mempunyai channel lah. Maksudnya dah ada channel, jadi kita akan bina playlist masing-masing dan kita tengok apa tujuannya kan. Dan yang ketiga, part ketiga, saya akan pergi secara surface ataupun sepintas lalu bagaimana kita nak create channel cikgu-cikgu semua. Kan? Jadi yang tu satu detik ataupun saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua lah kan. Kita nak wujudkan kita punya channel masing-masing. Ya. Jadi dalam part 3 saya akan sentuh bab itu, dan yang terakhir dalam part saya yang part keempat, saya akan ambil satu sahaja. Saya akan tunjukkan satu cara bagaimana untuk kita nak tambahkan cards. Apa itu cards? Saya akan masuk dalam part yang keempat insyaAllah. Baik cikgu-cikgu semua. Okey, saya mulakan dengan bagaimana kita nak mencari bahan-bahan video di dalam YouTube. Sudah semestinya kita menggunakan Google Apps. Sekejap, saya kongsikan dulu slide saya punya presentation. Cannot share. Kenapa cannot share? Sekejap ya. Saya nak share. Kenapa tak boleh ya? Okey. Saya punya present tak boleh share. Dismiss. Ada Ustaz. Ya. Yeah. Ustaz kena try banyak kali sebab tadi pun berlaku macam tu. Oh, sama juga ya? Okey, Ya. saya try. InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Okey. Saya try sekali lagi. Present now. Dia keluar error juga. Sebab apa ya? Sekejap saya cuba sekali lagi. Oh, masih tak boleh untuk saya share. Ada siapa-siapa yang boleh bantu saya untuk saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin tolong tengok pada setting. Okey dah. Okey dah boleh. Alhamdulillah. Alright. Okey, baru nampak saya punya. Okey. Baik, cikgu-cikgu semua ya. Nampak saya punya slide? Okey, jelas. Okey, cantik. Okey. Baik, kita masuk kepada macam mana kita nak cari bahan-bahan kita dalam YouTube. Sudah semestinya kita kena pergi ke YouTube lah kan. Kita pergi ke titik 9 ni ataupun Google Apps. Kita cari ikon YouTube dan kita tekan, klik. Kan? Nampak dia dah keluar kita punya
paparan di YouTube lah kan. Jadi apa yang kita perlu buat cikgu, contohlah contoh sekarang ni saya nak cari di bahagian icon search ni kan, icon search yang saya tunjuk ni, kita boleh pilih lah apa kita nak cari apa, bahan dari sudut PDP, contoh subjek-subjek ke, bahagian pendidikan ke, ataupun kita nak cari berkaitan dengan apa subjek ke kan. Ya, ya. Oh, tak nampak. Baik, baik. Saya buat balik. Hmm. Oh, dia error pula Okey. Okey, saya cuba banyak kali. Tak apa. Kita cuba lagi sampai boleh. Hmm. Hmm. Okey, kali ke, cuba lagi. Bismillah. Alright, dah masuk. Okey, alhamdulillah. Baik. Nampak paparan saya? Okey, nampak. Okey, Cikgu Nurul. Baik. Okey. Cikgu Nurul kalau ada masalah tolong tolong tegur. Minta maaf lah. Okey, insya-Allah. Okey. Baik. Kita masuk tadi, macam mana kita nak cari bahan video kita. Contoh saya nak cari saya punya channel lah. Senang kan. Senang saya nak tunjuk contoh kan. Apa yang ada dalam channel tu. Jadi saya type Muallim Fairul. Saya type dekat sini Muallim Fairul dan bila kita type kat sini, dia akan keluar terus kan. Dia akan keluar semua bahan-bahan video yang kita nak lah kan. Contoh sekarang ni saya type Muallim Fairul tu, dia akan keluar semua video-video berkenaan Muallim Fairul lah kan. Nampak banyak. Jadi perkara yang sama juga yang perlu cikgu-cikgu buat, nak cari bahan terus je type dekat sini kan. Jadi mudah. Simple je. Jadi bila saya dah cari video yang saya nak, contoh saya masuk ke channel ni, Muallim Fairul ni. Baik, dalam channel ni kalau cikgu-cikgu semua boleh tengok secara paparan dia macam ni lah kan. Kalau kita dah siap bina kita punya channel, ini channel yang telah di make up lah kan. Maksudnya dah ada bannernya, dah ada lansi kat depan ni kan. Ni ibarat macam lansi lah kan. Dan ni playlistnya kan, bahagian playlist yang saya dah susun ikut section masing-masing. So ini adalah channel yang telah siap lah, nak kata sempurna. Tak 100% sempurna lah, tapi macam ni lah keadaannya. Baik, contohlah sekarang ni saya berkenan dengan contoh satu video saya ambil, satu video berkaitan dengan ni bahasa Arab kan, bahasa Arab. Jadi untuk guru-guru yang dah sign in account Google, maksud saya kat sini dia masih belum ada channel kan, kita boleh kongsikan video ni kepada orang lain. Contohnya saya nak kongsi melalui email contohnya kan, melalui email. Jadi macam mana saya perlu buat? Apa yang perlu cikgu-cikgu buat ialah yang pertama kita pergi ke ni tanda nak panah ni kan, share ni, tanda share ni. Kemudian saya klik share, kita tengok apa yang akan keluar. Okey, dia akan keluar paparan yang ni. Dia akan keluar paparan embed untuk blog ataupun website kan, Facebook, Twitter, email. Jadi saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak kongsikan link yang kita dah suka ni, dah minat ni. Kita nak kongsikan melalui email. Jadi pastikan cikgu-cikgu semua copy link kat sini tanda copy ni. So copy je. Copy link. Jadi sekarang saya nak cuba, saya nak buka email saya lah kan, nak mudahkan. Saya buka email saya. Contoh, saya pergi ke Gmail saya. Dan saya tekan compose kat sini. Nampak cikgu-cikgu semua
Contoh saya nak saya punya ni lah email e-didik saya lah. Saya nak hantar ke email saya. Kita nak tengok apa jadi bila kita hantar ke email Alright. Kemudian letaklah tajuk. Tajuk apa? Tajuk contohnya selingan. Saya tak selingan lah. Selingan subjek bahasa Arab. Contoh ni, contoh cikgu-cikgu semua Contoh, terpulang cikgu nak tulis apa pun. Jadi bila saya tadi dah copy, saya hanya tekan Ctrl V saja. Ctrl V je. Tekan Ctrl V. Dan kita tekan button send. Tekan je button send. So nampak dia akan keluar dekat bahagian sini. So saya tekanlah. Kita nak tengok apa akan keluar dekat kita punya, bila kita dah hantar email, apa yang akan appear dekat email yang kita dah hantar tu lah. Dia akan keluar macam ni. Nampak cikgu So kita boleh tekan je YouTube tersebut. YouTube tersebut. So selesai. Bagaimana cara kita nak share link ni kepada rakan-rakan guru ataupun anak murid kita dan sebagainya lah. Boleh buat. Baik. Selesai bab tu, bagaimana kita dah tahu cara macam nak copy link tersebut. So selesailah kan. So cikgu bolehlah praktis nanti nak copy link ni, nak letak kat Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, apa ke, boleh letak. So saya patah pangkah ni. Okey cikgu. Benda yang paling penting lagi, bila kita dah pergi ke channel, contoh saya ambil kat sini channel Muallim Fairul. Kita dah tengok video yang telah dihasilkan sampai habis dan kita guna pula untuk bahan PDPR kita kan. Jadi sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda terima kasih kat sini, cikgu-cikgu pergilah ke cari, yang ni sebab saya dah subscribe. Cari button ni, subscribe ni kan. Cikgu view sampai habis dulu kan, baru cikgu pergi ke button subscribe, kemudian tekan loceng kan, tekan loceng ni, tekan button subscribe, tekan button loceng ni sebagai tanda kita berterima kasih dan sebagai tanda kita menghargai lah kan apa channel yang kita telah pergi tu, owner-owner yang buat secara susah payah kan, kita bagi sokongan kepada mereka dengan kita langgan ataupun subscribe. Baik cikgu. So selesai part pertama. Jadi untuk part kedua, saya nak masuk part kedua. Dalam part kedua, kita nak buat playlist. Kita nak buat playlist. Jadi kejap saya kita bagi untuk playlist ni, kita nak tengok dari sudut yang dah ada channel cikgu-cikgu. Kalau yang belum create channel, tak boleh buat playlist. Dia akan, kalau saya uji kaji, saya tengok dia akan minta kita buat channel juga, baru kita boleh buat playlist. Jadi untuk yang part kedua, bagi cikgu-cikgu yang dah ada channel baik. Saya nak tunjuk hari ni saya nak kongsikan dua cara mudah bagaimana kita nak buat playlist kita. Sebelum kita mula kepada playlist, cuba kita tengok dulu apa tujuan playlist. Apa tujuan playlist? Saya nak tunjuk saya punya playlist kan. Sekejap saya pergi playlist saya. Contoh kan. Saya nak tunjuk. Dan ni contoh playlist yang telah saya buat. Contoh saya ada playlist Richard Hati, playlist video PDPC subjek dini jaiz, saya ada playlist bagi bahasa Arab, bahasa syurga, playlist bengkel Google Meet, kemudian saya ada playlist wacana GC. Jadi banyak playlist boleh kita bina. Jadi apa tujuan playlist? Yang pertama, saya suka buat playlist sebab saya boleh organize saya punya koleksi video mengikut saya punya video yang kita kumpul. Contohlah macam saya sebut tadi kan, kalau video berkaitan video PDPC, semua saya letak kat situ. Contohnya kalau kata saya buat koleksi video berkaitan dengan Google Meet, semua saya kumpul kat situ. Jadi cikgu-cikgu semua boleh kumpulkan video-video, koleksi video mengikut kesukaan cikgu lah, mengikut playlist cikgu. Jadi kalau nak ikutkan YouTuber ni, kebiasaannya antara lagi fungsi playlist ni ialah kita boleh menarik ataupun kita boleh menambahkan bilangan subscriber.
kan. Itu antara fungsi playlist. Yang kedua, kita boleh menambahkan kita punya viewer kan. Dan yang ketiga, kita boleh menambahkan lagi kita punya watch time kita. Jadi itu antara kita punya fungsi playlist ataupun kelebihan lain juga kita dapat menyusun juga mengikut kita punya section kita. Itu saya tak sebutlah. Jadi itu antara fungsi playlist. Jadi saya nak tunjuk malam ni macam mana dua langkah secara mudah ataupun dua cara mudah untuk kita bina playlist. Baik. Yang cara pertama, cikgu-cikgu semua boleh sambil-sambil cikgu-cikgu boleh ni lah, boleh buat juga. Cara pertama, kita pergi ke saya punya ni, gambar ni kan. Sekarang saya dah login pakai saya punya channel yang ni, channel yang satu lagi. Jadi, langkah pertama, cikgu pergi ke ikon ni dulu, ikon gambar ni dulu, ke ni, kemudian pergi ke YouTube Studio. YouTube Studio. Okay. Bila kita dah pergi ke YouTube Studio ni, nampak ni pun ada 91 je subscriber. Dan kita pergi, langkah kedua pergi ke playlist. Pergi ke playlist. Dan bila dah ada playlist ni, cikgu pergi, langkah ketiga pergi ke new playlist. New playlist. Okay, new playlist. Bila tekan ke new playlist ni, apa jadi cikgu? Dia akan keluar ni lah, paparan yang ni. Dia minta kita letak title. Nak letak title apa cikgu? Contohlah, saya sekarang ni saya nak buat berkenaan dengan apa masakan lah, masakan contohlah. Bahan PDPR dah ada. Saya ambil buat masakan. Contohnya saya nak cari semua berkaitan dengan masakan. Tajuk tu kita letak tajuk yang kecil lah sikit kan. Contohnya jom masak. Contohlah kan. Jom masak. Kan? Jadi kita letak tajuk, kemudian bahagian visibility, ini terpulang kepada kita cikgu-cikgu. Kalau kita letak public, maksudnya kita punya playlist boleh diakses oleh orang luar, oleh umum lah. Semua orang boleh tengok. Sekiranya cikgu-cikgu letak private, hanya owner channel sahaja yang boleh tengok playlist tersebut. Tetapi sekiranya cikgu-cikgu letak unlisted, apa jadi cikgu-cikgu? Unlisted ni kita boleh kongsikan link kita kepada orang yang kita nak bagi tengok video tu lah. Sesiapa yang dapat link tersebut, dia boleh tengok video tersebut, playlist kita tu. Tapi kalau kita kongsikan, maknanya orang umum tak boleh masuk lah. Tak boleh tengok lah kita punya playlist tu. Itu beza antara ketiga-tiga ni ya. Public, private dan unlisted. Baik, bila kita dah saya nak buat public kan, saya nak buat public, so saya create lah. Okay, bila create, apa jadi cikgu? Kita tengok, dia akan jadi macam ni kan. Kita pergi, tekan je button pencil ni, edit in YouTube, kita tekan. Nampak dia akan keluar paparan yang seterusnya. Dia akan keluar yang macam ni pula cikgu. Jom masak. Jadi bila dah keluar yang ni, kita letaklah sikit description apa yang kita nak tarikan kita supaya kalau kata kita buat umum ni, biasanya itulah antara tips YouTuber ni, kita carilah wording-wording yang menarik supaya orang luar nak menjenguk playlist kita kan. Jadi saya letak sini jom masak kan. Jom masak, description dia berkaitan dengan masak lah kan, masakan lah. Contohnya kat sini, masakan. Pun letaklah wording cantik sikit apa 5 minit. Macam nak cakap tak ialah. Masak dalam masa 5 minit. Nanti betulkanlah, ni contoh cikgu Tapi sedap contohlah kan. Contoh kan. Sebab kita buat public, kemudian kita tekan, jangan tekan save dulu, kita tengok apa yang ada dalam dekat sini dulu. Kita tengok dekat sini ada add video, ada collaborate, playlist setting dan delete playlist. Untuk playlist ni, kalau bagi yang dah ada channel, kita boleh buat juga antara fungsi playlist, kita boleh collaborate, kita boleh ajak orang lain hantar video di dalam playlist kita. Cuma malam ni saya tak sentuh lah, itu antara fungsi lain. Kemudian playlist setting pun kalau kita tengok tak ada apa sangat kan. So ni tak payah. Okay,
Kalau kata dah siap kan, saya tekan save. Apa jadi? Tekan save. Kemudian bagaimana saya nak, contohnya saya nak save dalam video-video yang dalam playlist saya. Macam mana cikgu? Caranya contoh kita cari tentang masakan tadi kan. Masakan simple tapi sedap, contoh lah kan. Contoh saya ambil yang ni. Okay, saya berkenan dengan video ni, channel ni, Cik Nom ni. So saya buka lah. Contoh Jadi saya nak save video ni bila saya dah view sampai habis kan. Saya dah like, contoh saya dah tekan like, kemudian saya tekan subscribe. Jadi apa yang perlu kita buat untuk kita nak save playlist kita, dalam playlist kita tekan yang tanda tambah ni. Tanda tambah ni, save ni, tekan ni. Kemudian nampak kita punya tajuk playlist tu jom masak. Contohnya jom masak kan. Kita tekan dan kita pangkah balik. Kita tengok apa jadi dekat playlist kita. Saya bawa ke satu lagi tempat tadi. Dan saya tekan refresh balik. Kita tengok ada tak video masuk kat situ. Nampak? Dia akan secara automatik cikgu. Dia akan secara automatik cikgu masuk ke dalam kita punya playlist. Jadi tak perlu risaulah. Bila dah ada dalam playlist kita kat sini kan. Kita buka contoh. Nampak dia dah masuk dekat playlist kita. So macam itulah kita nak, cara pertama macam mana kita nak masukkan video-video kesukaan kita, sama ada berkaitan dengan PDPR, subjek kita ke apa ke, kita boleh buat cara ni macam tu. Baik cikgu. Cara kedua saya nak tunjuk, cara kedua cikgu Cara kedua, contoh kat sini kan. Saya nak buat playlist barulah contoh kan. Macam mana nak create playlist yang baru. Saya ambil berkaitan apa pula. Saya suka memancing contohlah. Memancing Minta maaf lah cikgu. Ini contoh kan. So bergantung pada cikgu lah. Cikgu nak buat apa. Terpulang Saya tunjuk contoh saja cara macam mana nak create playlist So cara kedua ni mudah je cikgu. Kita pergi ke video yang kita suka. Contoh saya suka video ni kan. Saya klik yang ni. Kemudian bila saya review dah habis semua, dah selesai, saya bagi like, saya tekan button subscribe contoh dah tekan subscribe. Kemudian saya tekan save. Saya tekan save kat sini. Button save. Bila keluar button save, sebab yang ni berkaitan dengan memancing. Kalau tengok kepada playlist ni tak ada lagi kan? Memang tak ada sebab saya tak buat kan? Jadi cara kedua ni kita create melalui video yang kita cari tu, tekan ni tanda create a new playlist. Tekan. Bila dah tekan, kita tulislah nama. Nama playlist contohnya ni memancing berkaitan dengan hobi lah. Hobi memancing contohlah kan. Hobi mancing. Dan kita setting lah. Kita setting nak public ke, unlisted ke, private ke. Contoh saya tak public. Saya letak public dan saya tekan button create. Create. Okay. Kita tengok apa jadi. Jadi ke tak jadi Kita tengok dekat sini. Ada tak kat channel playlist kita? Okay, saya tekan refresh. Kita tengok ada tak? Nampak? Dia dah muncul dekat sini. Tapi kita kena repair lah sikit. Kita edit balik. Dia keluar kat sini kan, bahagian playlist ni. Kita tekan edit. Okay, nampak? Hobi memancing. Dan kita, macam biasalah, macam saya sebut tadi, tekan description. Mungkin letak apa-apa. Contohlah. Kemahiran. Taklah panjang-panjang pun tak apa. Kemahiran meneroka dan memancing contohlah kan. Nanti reka lah cikgu-cikgu semua description tu supaya dia menarik, supaya orang tengok kan. Kemudian kita tekan. Bila dah settle macam yang saya tunjukkan yang pertama tadi, cara pertama tu sama je. Kita nak setting dia punya tu. Dan kita tekan save. Jadi nampak dia ada dua cara. Dua cara saya tunjukkan bagaimana kita nak bina playlist. Jadi cikgu-cikgu, bila kita dah bina playlist, macam mana pula cikgu kita nak sharekan link playlist kita ni cikgu-cikgu? Mudah je. Mudah je cara dia. Caranya lah, nampak tak button share ni kan? Button share ni, kita klik dekat anak panah ni, button share ni. Klik kat situ, nampak? Dia keluar cara macam sama yang macam saya sebut di awal tadi kan. Kita copy link ni, kemudian cikgu boleh masuklah kat mana-mana.
contohnya kalau kata guna medium WhatsApp ke, Telegram ke, apa ke, Signal ke, Facebook ke, semua kita copy je link ni dan kita share. Jadi nanti orang yang dapat link ni dia boleh view lah, dia akan boleh tengok. Jadi saya tak cara yang sama juga kalau cikgu nak buat melalui email pun ikut cara yang sama juga. Cuma link ni mesti dapat daripada sini cikgu copy je, tekan copy, kemudian Ctrl V, selesai cikgu Okey. Jadinya selesai bab ni, saya nak tunjukkan juga satu lagi cara kan. Bila kita dah create playlist kan, contoh dalam hobi mancing ni kan, saya nak add video. Cikgu saya nak add video berkenaan dengan hobi mancing je. Saya nak add video. Jadi saya nak masukkan add video melalui playlist. Kan? Jadi cara ni dia best sikit lah sebab kita dah pergi kita punya playlist kan, tajuk playlist tu, kemudian kita boleh search melalui playlist dan kita boleh add video melalui playlist tersebut. Contoh kat sini tadi berkaitan dengan apa, hobi mancing kan, saya nak cari mungkin dia punya kaitan dia peralatan kan, peralatan memancing contohnya, ada tak kita tengok, kita search memancing. Jadi nampak dia akan keluar ni kan, dia akan keluar video-video berkaitan dengan mancing ni. Jadi contohlah saya nak ambil satu kat sini, peralatan ni kan, satu video ni saya klik kat sini, kemudian saya tekan button ni, nampak? Pastikan cikgu klik kat sini sekali, kemudian tekan add video, tekan add video saya tekan apa jadi kita tengok. Dia akan secara automatik dia akan masuk ke dalam playlist kita. Tapi sebaiknya nanti cikgu tekan dulu, view dulu, tengok sama ada okey video tersebut. Tekanlah button subscribe kepada orang yang kita nak ambil video tu kan. Jadi lepas tu baru kita masuk dalam playlist kita. Jadi mudah kan cikgu? Kan? Untuk kita nak bina playlist dan kita nak urus playlist kita. Jadi selesai part kedua saya dalam bina playlist dan juga urus playlist, dan part yang ketiga saya nak masuk ni yang antara yang menarik ni kan. Okey, saya nak masuk bagaimana kita nak create channel kita dan macam mana kita nak urus kita punya channel. Okey. Baik cikgu. Saya nak create yang baru ni. So saya kena buka email yang baru juga yang tak ada channel. Baik. Okey, dekat sini saya ada guna email ni, email anak saya guna sebagai nak tunjuk kepada cikgu bagaimana kita nak create channel yang baru Okey, langkah-langkah ni mudah cikgu. Semudah 1, 2, 3 je. Cara dia macam mana cikgu? Caranya ialah dengan pergi ke titik 9 ni, kita macam biasalah pergi ke Google Apps dan kita cari ikon YouTube. Ikon YouTube. Dia tak keluar kat sini. Tak apa. Dia tak keluar ya. Dia lambat. Patutlah. Okey. Lambat sikit. Minta maaf juga hujan lebat kat sini. Baik. Okey. Bila dah keluar paparan kat depan macam ni kan, sekarang kita nak create kita punya channel sendiri yang cikgu nanti sebagai YouTuber kan. Inilah bila dah ada channel tu jadi YouTuber lah kan. Jadi kita sama ada YouTuber tu aktif ke tak aktif ke, tapi yang paling penting dalam kita nak create channel ni, kita jelas apa yang kita nak kongsikan dan apa konten yang kita nak upload di dalam kita punya channel kan. Jangan kita ikut orang je, tak nak. Jadi kita orang panggil apa, jelas hala tuju kita, kenapa kita nak buat channel. Jadi saya pergi ke saya punya ni, tanda apa ataupun gambar ni, gambar anak saya ni kan. Okey, dia ada yang pertama tadi saya kata 1, 2, 3 kan. Maksudnya yang langkah pertama pergi kat tadi yang first tadi ikon Google App, klik YouTube. Langkah kedua kita pergi ke ni, nampak, klik ke gambar ni. Kemudian kita tekan create a channel. Create a channel. Yang dia duduk kat atas sekali bahagian kanan ni. So create a channel. Nampak dia akan keluar apa? Dia akan keluar paparan ni yang depan ni lah. Cikgu nampak kan semua kan?
Jadi kita tekanlah get started. Dekat sini ada dua paparan ataupun dua kategori yang kita boleh pilih. Yang pertama, use your name ataupun kita select nama channel kita direct, nama email, ataupun kita nak custom name yang dibuat oleh YouTube sendirilah, kan. Jadi untuk contoh ni, cikgu-cikgu ataupun malam ni saya akan tunjukkan yang cara pertama ni lah. Saya nak pilih select yang nama email ni. Kalau kata cikgu nak ambil yang kedua pun boleh, nanti follow lah dia punya instruction tu. Malam ni saya tunjuk yang ni select. Saya select yang ni. Jadi seterusnya dia akan keluar, nampak, nice work, your channel Azam has been created. Kan. Jadi bermulalah kita punya perjalanan sebagai YouTuber, contohlah. Alright. Dalam upload video ni cikgu boleh ni lah, boleh upload lah. Kalau kata nanti nak tukar gambar ke apa kan, terpulang lah. Jadi kalau kata kat sini cikgu nak letak apa? Konten cikgu berdasarkan apa? Contohlah saya letak kat sini channel anak saya ni. Channel ini berkongsi berkaitan dengan pendidikan di rumah. Contoh contoh je. Kemudian cikgu bolehlah letak, kalau ada blog ataupun website boleh letak kat sini. So saya tak lah sebab tak ada. Kemudian kalau ada Facebook, letak nama apa. Kalau ada Twitter, letak juga apa dia punya nickname. Kemudian URL Instagram pun boleh letak siap. Bagus ni ada nanti, dia akan keluar kat bahagian channel cikgu nanti, kan. Contohlah saya ni, saya tak letak semua ni. Nanti cikgu boleh letak ni contoh je kan. Jadi saya letaklah sebagai save and continue. Jadi dia akan, maka dengan ini lahirlah channel channel YouTube cikgu. Kan. Nampak? Ini adalah paparan kosong kan, yang tak ada apa-apa berbanding dengan paparan yang channel yang awal tadi saya tunjuk kan, channel yang saya buat tu. Ni adalah paparannya kan. Kalau kata orang masuk ke channel kita, dia akan nampak yang ni lah, tak ada apa, kosong je kan. Jadinya apa yang kita nak buat pada malam ni, saya akan tunjukkan secara surface, asas-asas je apa kita nak explore lah, kita nak kenal. Kita nak kenal apa yang ada dekat sini semua ni, apa video, apa place kan. Saya pergi secara orang kata asas je lah. Saya tak sentuh detail lah. Baik. Dalam channel ni, kalau kita tengok, kita ada home, video kan. Video memang tak ada lah, memang kosong. Kemudian kita ada playlist. Playlist pun, ini yang lama ni. Ini yang saya dah buat dulu. Tak apa. Kemudian channel pun, channel ni channel untuk kalau kata cikgu nak savekan channel YouTube orang lain pun boleh masuk ke sini kan. Discussion ni lebih kepada kita punya ni lah, perbincangan kalau nak masuk apa-apa kan, pun kita boleh start kat sini. Kemudian about lebih kepada nampak description. Kalau cikgu tadi letak email, letak apa website, letak Facebook, letak apa tadi Twitter, kemudian ada Instagram, dia akan keluar kat sini. Bahagian about ni Baik, ni paparan kita punya rumah kita lah. Orang kata senang cerita rumah lah. Ni rumah kita kan. Yang tak ada lansir pun tak ada, banner kat atas pun tak ada. So memang kosong lah, betul memang kosong. So kita masuk bahagian dalam dia, ataupun kita istilah kalau kereta tu luar, dalam dia apa? Engine dia. Kita pergi engine dia, tengok apa yang ada dalam engine dia ni. Okay, bahagian layout sini lah cikgu-cikgu semua akan buat proses editing. Proses editing semua akan berlaku di sini lah. Ataupun cikgu nak tukar apa-apa ke, semua kat sini je. Channel customization. Alright. Baik, sekarang ni kita tengok yang layer atas ni, layout, dan layout kita ada apa? Kita ada channel trailer for people who have not subscribed. Ni kalau kata kita dah ada trailer, kita boleh tambah lah kan, so yang tu, ataupun kita ada feature video for returning subscriber. Sini pun kita boleh masukkan video yang kita rasa macam yang boleh menggambarkan kita punya ni lah kan, kita punya
identity. Ataupun kita tengok lain pula, branding. Di branding, yang ni branding, kita ada gambar. Ini cikgu boleh tukar lah. Kalau nak letak gambar baru, letaklah. Ini sebab gambar anak saya dah saya masukkan dalam email tu, dia akan keluar gambar ni lah, automatik. So boleh tukar, tak nak gambar ni, tukarlah, remove lah. Buang je kan. Buang je. Dan ni banner. Okay, ni bahagian banner yang saya katakan lansir rumah ni kan. Kalau kata channel cikgu, bila dah create nanti pastikan ada lansir lah. Kalau rumah tak ada lansir, dia akan dia akan transparent kan. Jadi pastikan rumah tu ada banner masing-masing. Alright. Kemudian video watermark. Ini lebih kepada logo ataupun yang kita nak upload nantilah. Jadi nampaklah bila orang lain dia copyright kita punya, dia nampak logo kita kat bahagian bucu kanan bawah ni. Alright. Jadi yang tu, kemudian basic info. Kita tengok basic info ada apa. Ini bahagian cikgu nak tukar. Contohlah contoh Azam Mujahid ni saya tak nak kan. Saya tak nak. Saya nak tukar nama lain kan. Pun boleh kan. Cikgu tukar je. Edit je. Edit channel name, tukar nama kat sini. Tukar nama kat sini. So nanti pastikan publish ataupun save lah. Jangan cikgu tinggal je. Kalau tak dia tak keluar. So maksudnya nama-nama channel tu bergantung pada kesukaan cikgu lah. Apa konten cikgu nak buat. Kalau berdasarkan pendidikan, letaklah konten, contohnya letaklah cikgu kan. Cikgu Azam ataupun apa, teacher Hanim ataupun apa. Mana kita nampaklah kita punya channel ni berkaitan dengan pendidikan kan. Okay. So boleh tukar kat situ. Kemudian add language ni lebih kepada bahasa kita lah. Kalau cikgu nak masuk bahasa apa kan. Contohlah saya ambil Malay kan. Bahasa Malaysia. Contohnya untuk translation saya nak original Malay ke apa. Ke contohnya English. Contohlah English. Okay. So isi semua ni dan kita tekanlah done nanti. So yang tu cikgu boleh explore. Kemudian okay, yang ni channel URL cikgu kalau kata orang tanya bagi apa? Ada tak link channel cikgu? So cikgu boleh ambil dekat sini, copy je kan. Copy link cikgu ni dan paste dekat, kalau kata ada yang nak tengok channel cikgu kan. So link ambil kat sini Alright. Kemudian apa lagi kat sini saya tengok sekejap. Ada email. So email boleh letaklah email. Contohlah saya letak email saya lah. Email anak saya ni. Yusof, contohnya yusofazam.edd.edu.my contoh Okay, so selesai saya punya ni parent. Jadi pastikan tekan publish kan. Dia akan automatic save kan. Kalau tak nanti contohlah cikgu tukar semua ni kan, tiba-tiba tak tekan publish. So dia akan hilang macam tu je cikgu. So sebelum cikgu nak dah tukar semua bahagian apparent kat sini, pastikan cikgu tekan publish Kalau tak dia tak akan lekat lah nama-nama yang cikgu ataupun proses editing cikgu tu lah. Okay, seterusnya apa yang ada lagi, kita tengok di bahagian kita masuk ke dashboard ni. Dashboard lebih kepada ni lah, kita punya paparan apa yang ada lah. Contohnya upload video ni apa kan, lebih kurang paparan utama jugalah kan. Ni dia akan sentiasa update channel analitik, apa subscriber berapa kan. Konten ni apa video-video yang telah cikgu upload dia akan keluar kat sini kan. Playlist yang dah dibuat apa kat sini kosong, tak ada lagi. So nanti kita akan cuba create satu playlist lagi. Dan analitik ni cikgu, bahagian yang diibarat, kalau senang cerita lah, saya simpulkan sebagai statistik kita punya video-video yang kita buat. Maknanya di dalam analitik ni, dia akan analyse banyak benda lah. Contohnya dari sudut audien yang akan masuk nanti siapa, laki berapa orang, perempuan berapa orang, umur di antara berapa yang suka tengok video kita kan. Kemudian negara mana yang selalu view video kita. Jadi kita akan dapat secara statistik, secara detail lah dekat sini. Jadi nanti cikgu boleh explore bahagian analitik ni.
Kemudian komen. Ruangan komen ni lebih kepada semua komen-komen yang telah ditulis oleh kita punya viewer lah kan. Jadi dia akan keluar kat sini. So kita boleh tengok dan kita boleh reply lah. Jangan kita buat donor je. Sekurang-kurangnya letaklah tanda orang kata like tu kan. Tu komen. Subtitle. Subtitle sekiranya cikgu nak orang panggil setiap video tu ada subtitle. So nanti dia akan keluar video dan kita boleh tengok. Kita boleh setkan nak subtitle apa. Copyright. Copyright ni sangat yang menjadi orang kata kadang-kadang orang panggil nak kata kekangan, bukanlah kekangan, tapi kalau kita tahu tips dan trik tu, insya-Allah kita boleh elakkan daripada copyright ni. Contohnya video-video yang kita menggunakan audio-audio yang orang lain kan, yang dah di copyright. Jadi kita tak boleh masukkan di dalam video yang kita hasilkan. Nanti dia akan keluar kat sini. Dekat copyright dia akan keluar semua video-video yang ada hak cipta orang lain ni. Dia akan keluar kat sini kan. So pastikan nanti cikgu buat video tak ada copyright lah. Terutamanya audio kan. Audio yang cikgu pilih tu cari audio yang original lah. Kemudian monetization. Ni antara orang kata yang ditunggu-tunggu di kalangan YouTuber ni kan. Tapi saya rasa kita sebagai guru kan, saya rasa kita punya matlamat ni berbeza lah kan. Contoh saya lah, ialah kita buat channel ni untuk berkongsi kan. Tak adalah sampai tahap nak mencari income yang beribu-ribu kan. Tak adalah sampai tahap macam tu. Kita sekadar berkongsi, share dengan anak murid dan share dengan semua yang bersesuaian lah. Jadi dalam bab monetization ni kan, antara yang menjadi dua syarat utama untuk kita, kalau cikgu tengok sebelum tu monetization ni lebih kepada, kalau cikgu tengok ada iklan-iklan kan. Setiap video tu dia ada masuk iklan tu kan. Jadi dengan iklan tu cikgu janganlah skip kan. Itu adalah antara orang kata yang memberikan income lah, walaupun tak banyak, sikit je masuk ke channel yang telah dimonetize lah. Jadinya syaratnya, dua syarat utama. Yang pertama ialah mesti channel-channel cikgu semua mempunyai 1,000 subscriber. Ada 1,000 subscriber. Itu yang pertama. 1,000 subscriber. Dan yang kedua, mesti memenuhi 4,000 watch hour. 4,000 watch hour ataupun 4,000 jam lah. 4,000 jam. 4,000 jam ni bersamaan dengan 240,000 minit. Kan? Banyak tu. Jadi setelah cikgu memenuhi syarat kedua-dua ni, jadi cikgu semua boleh apply untuk monetization. Jadi kena settlekan dululah dua syarat ni. Right, cikgu? Okey, seterusnya customization. Customization macam yang saya sebut atas tadi tu. Jadi saya rasa bahagian ni lebih kepada cikgu nak organize lah supaya channel cikgu nampak dia menarik dan tertarik, dan nampak channel cikgu tu bila kita singgah je, kita ziarah je, tengok je dah tahu memang channel orangnya tu, owner tu memang seorang yang organize lah. Alright. Kemudian ni part yang lagi menarik ialah di audio library ni. Dalam audio library ni adalah yang kata kita nak elakkan daripada muzik-muzik kita copyright. Ini audio library ni muzik-muzik audio yang kita boleh gunakan secara percuma tanpa copyright. Jadi cikgu boleh ambil audio-audio semua kat sini. So boleh download je, download yang mana yang berkenan, download yang bersesuaian dengan kita punya video. Cikgu boleh download dan cikgu boleh guna untuk video cikgu. So tak perlulah cikgu nak cari audio-audio di tempat lain kan. Cari kat sini pun mudah, dah tak kena copyright kan. Jadi itu audio library. Dan setting, apa yang ada setting ni? Setting ni lebih kepada contohnya general. Contohnya cikgu dah monetize nanti kan, nak tukar currency, tukarlah Malaysia ringgit ada tak? Ataupun ringgit Malaysia. Keluar. Tengok. Mana ringgit Malaysia? Apa Malaysia ringgit? Sekejap, kita tengok ada tak RM.
Kejap ya cikgu. Ada ni. Cuma dia tak nampak pula kat sini Malaysia ni MYR. Malaysia Ringgit. Okay ni kan. So ada kat sini Malaysia Ringgit. So cikgu boleh pilih lah. Nanti paparan di channel cikgu dia akan keluar Malaysia Ringgit. Ataupun tak nak je tukar je dolar pun boleh. Terpulang pada cikgu. So dalam channel, apa yang ada dalam channel sama juga orang tadi. Channel ni bahagian channel kita nak set, contohlah kita nak setkan dan sebab kita baru nak mula kan, saya tunjukkan cara kita set. Kat sini kita letak Malaysia, alamat. Malaysia, okey. Kemudian keyword cikgu, letak keyword apa? Contohlah saya letak Azam Mujahid. Berkaitan apa channel cikgu, letaklah apa-apa kan. Contohlah Kemudian kita pergi ke advanced setting. Advanced setting ada apa? Advanced setting ni maksudnya nanti lepas bila kita nak upload video, dia akan secara automatik lah bila kita dah setting dekat bahagian ruangan ni Contohnya kita punya channel ni kita nak apa? Kat sini cikgu tentukan macam saya. Contoh yes, set this channel as made for kids. Contohnya kat sini banyak berkaitan dengan murid-murid contoh kan, berkaitan dengan budak-budak. Jadi cikgu boleh set yang ni lah kan. Kalau video cikgu berkaitan dengan tak nak ada dua, sama ada dengan murid ataupun dengan berkaitan dengan aktiviti kita kan. Contohnya tak nak, so kita tekan no kan. Ataupun kita ada dua-dua sekali, ataupun kita tak nak buat kedua-dua ni, kita boleh letak yang ni, I want to review this setting for every video kan. Jadi setiap kali cikgu nak upload video nanti, kalau kita dah decide tekan kedua-dua ni, yang ni ataupun yang ni kan. Jadi dia akan automatik lah masuk sebelum cikgu upload video tu. Jadinya kalau saya suka recommend kita letak ni lah, no set this channel as not made for kids. Sebab bila kita dah tekan yes ni nanti, contoh cikgu set untuk kid, nanti orang luar dia tak dapat nak save kita punya playlist tu. Kalau cikgu tak percaya, nanti cikgu cuba pergi ke kartun-kartun Omar dan Hana ke berkaitan dengan kanak-kanak ni kan, budak ni. Kebanyakan dia set for as made for kids. So kita tak boleh nak save dalam playlist kita. Rugilah. Alright. Kemudian link account ni tak apa. Kemudian auto generate caption pun tak payah, tak tekan pun tak apa. Subscribe count nak display ataupun tak, biasanya kita display lah, tengok berapa kita punya subscriber kan. Tak je, tapi kalau malu tekanlah ni, tak payahlah tekan right kan. Alright, baik, advertisement pun disable je, tak perlu tekan pun tak apa. Alright, yang lain ni manage YouTube account, remove YouTube account, advanced channel setting, ni tak perlu tengok lagi. Kita pergi ke ni pula, feature eligibility. Okay, dalam channel yang pemula ni, apa yang ada, features yang ada ialah kita boleh upload video, create playlist dan add collaborator and new video to playlist. Ini je antara features yang kita boleh guna untuk YouTuber pemula ni. Kemudian yang tak boleh nak buat eligible ni, video over 50 minutes, custom thumbnail, live streaming and content ID appear tak boleh. So tak boleh guna lagi. Tak boleh guna, so tak payahlah tengok. Kemudian upload default. Upload default ni lebih kepada apa cikgu? Lebih kepada tajuk-tajuk yang cikgu nak buat. Contoh saya bagi. Contoh sekiranya video cikgu semua berkaitan dengan subjek matematik contoh kan. So cikgu boleh lah letak, contoh saya letak apa? Matematik. Nak letak apa subjek. Pengenalan contohnya kan. Pengenalan. Dekat belakang ni contoh matematik. Pengenalan nombor. Dia sikit lah. Bab apa? Bab 1 contoh kan. Jadi nanti setiap kali cikgu upload video, dia akan keluar tajuk yang ni. Jadi cikgu sekadar mungkin edit je lah kan. Buat edit je, letak tajuk kat sini, kemudian ni biarkan dan tukar punya bab. Kemudian description. Description letaklah. Contohnya kat atas ni tentang matematik kan. Maknanya nak letak apa description bahan
bahan bantu contoh bahan bantu mengajar bagi subjek matematik. Contoh ni contohlah Jadi kemudian dah ada description, kita dah letak. Maksudnya kat sini dia akan statik lah, dia tak akan berubah. Setiap kali cikgu nak upload video, dia akan ada je ni. So cikgu boleh tambah je, tak ada masalah. Jadi kemudian yang ni select, cikgu nak select apa? Cikgu nak letak public, private, unlisted. Pun tak ada masalah. Kalau kata cikgu nak kongsikan video yang cikgu buat tu, nak kongsi dengan umum, so tekanlah public. Kalau cikgu rasa, video ni untuk kegunaan sendiri je, tekan private kan. Ataupun cikgu rasa nak unlisted, nak kongsikan dengan orang tertentu je, tekan unlisted. So terpulang kepada cikgu lah terpulang. So saya tekan public contoh public, kemudian add tag berkaitan dengan matematik. Letaklah apa-apa yang berkaitan dengan matematik ni. Matematik kan, apa kenal nombor contohlah So cikgu boleh set siap kat sini. Apa tag-tag yang berkaitan dengan tajuk yang cikgu buat. Okey, lepas tu bila dah settle semua, kita pergi ke advanced setting pula. Advanced setting, apa yang ada dalam advanced setting, kita boleh set. Ini saya tunjukkan cara terus nak set sebagai YouTuber pemula ni ataupun kita nak start ni. Yang bahagian ni kita letak standard YouTube license. Kemudian kategori, kita letak kategori education lah kan, berkaitan pendidikan. Kemudian select language, letak Malay kan. Malay. Dan bahagian caption certification ni, cikgu setkan dengan ni This content has never aired on television in the US. So kita setting dah siap ni. Yang ni cikgu boleh letak lah apa, kata apa, dia punya panggil dia punya terjemahan dia ni. Contoh saya letak apa? Saya letak English ada tak? Saya nak bahasa English. Contohlah kan. Kemudian bahagian komen ni, ini fungsi untuk kita nak dapatkan maklum balas lah daripada viewer kita kan. Jadi cikgu-cikgu semua just letak je allow all comment kan. Allow all comment kan. So kita masukkan je. Kita dah allow, kemudian kita tekan button save lah. Tekan button save. Contoh tekan button save kan. So dia dah save semua tu kan. Dia dah save semua, tak apa, kita pergi balik tadi. Bahagian setting tadi balik. Tadi kita sambung balik tadi. Yang ni dah settle semua, dah save semua, dah settle. So kita masuk permission pula. Permission ni bahagian untuk contohnya cikgu nak minta orang lain untuk collaborate ataupun nak uruskan channel cikgu. So cikgu boleh invite lah kat sini. Boleh invite. Community pun sama kan, siapa kita nak minta tolong kan, add moderator contohnya, kita nak apa lagi kan, bolehlah boleh explore kat sini. Kemudian agreement ni lebih pada agreement YouTube lah, so tak ada apa sangat. So kita close. So selesai saya punya tu, kita tengok apa jadi kita punya channel. Kita test kan, nampak dia dah keluar yang ni, cuma kosong lagi, masih kosong lagi sebab saya tak touch up apa-apa kan. So tak ada apa-apa lah. Jadi cikgu-cikgu semua, saya nak tunjuk satu lagi yang antara mungkin kat sini kan, cikgu tengok bahagian about ni, dia ada nampak, dia ada status kan, stats kan. Join 31 Januari 2021. Jadi tarikh ni adalah tarikh keramat yang cikgu-cikgu boleh catat ataupun cikgu-cikgu nak sambut birthday kelahiran YouTube channel cikgu lah. Jadi cikgu boleh ni lah, orang kata sebagai momen bagi cikgu yang belum ada channel. So cikgu nak tengok tarikh lahir dia kat sini lah. 31 Januari 2021. Okay. Alright. So jadinya saya dah pergi secara surface kan, sikit-sikit tentang macam mana nak bina ataupun nak urus kita punya channel. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana saya cuba buat satu playlist. Kita buat playlist. Bahagian depan ni kita tak boleh edit lah juga. Bahagian editing kita cuma pergi ke sini ke sini.
So sekarang ni saya nak tunjuk kat cikgu-cikgu semua berkaitan dengan playlist. Playlist. Bagaimana kita nak cuba bina playlist melalui kita punya channel ni. Contoh ni playlist baru kan. Alright. Contoh kat sini. Saya nak create satu playlist lah. Berkaitan dengan pendidikan di rumah contoh di rumah. Okey, kemudian saya set macam tadi, buat macam contoh yang saya buat awal tadi. Boleh pilih public, saya nak publickan. Kemudian saya create kat sini. Sebab saya nak tunjuk dengan cikgu semua apa yang jadi bila kita dah upload video kan. Kemudian kita pergi dekat edit in YouTube. So kita letak sikit description kat sini. Letaklah edit description. Pendidikan. Letak je contoh Pendidikan bermula di rumah contoh Okay, so saya tekan button save. Alright. Kalau cikgu semua tengok kat sini, macam tadi saya dah tunjukkan sikit kan, macam mana kita nak nak pastikan sama ada playlist kita ni, saya ulang balik kan, macam mana playlist kita boleh kita private ataupun unlisted ataupun public kan. Contohnya saya nak letak sini. Sekejap. Playlist setting. Tadi bukan tadi. Kat sini. Ni bahagian kita nak add videos. Contohlah. Saya nak masuk satu video. Saya letak satu video lah, senang. Pendidikan di rumah. Contoh Pendidikan di rumah. Saya nak masukkan satu video supaya nampak ada video tu. Pendidikan karakter di rumah. Contoh. Okay, saya ambil ni lah. Satu video dan saya nak add video. Alright, dah masuk satu. Indonesia pula. Tak apa, ni contoh je. Contoh. Terpulang pada cikgu-cikgu nak buat macam mana. Kan? Jadi bila kita dah penuhkan kita punya playlist ni nanti, cikgu ulang benda yang sama. Bahagian playlist ni sama ada cikgu nak jadikan dia sebagai private ataupun nak jadikan sebagai public ataupun sebagai unlisted, terpulang pada cikgu. Jadi tadi pun saya dah tunjuk bagaimana nak masukkan video. So settle, saya rasa settle bab part ketiga. Part ketiga ni saya nak masuk yang part akhir lah cikgu. Part akhir insyaAllah. Part akhir ni saya terpaksa saya kena upload video. So part ke akhir ni saya nak upload satu video cikgu. Bagaimana nak upload video cikgu? Cara pertama ataupun cara mudah lah. Cara mudah untuk upload video, kita pergi ke tanda tambah ni. Tanda tambah ni, create. Ataupun kalau kata senang ambil ni lah. Kita pergi sini, tanda tambah ni, kemudian upload video. Upload video. Okey. Contoh sekarang saya nak ambil video. Saya nak ambil video. Contoh video Saya nak ambil video anak saya ni. Saya tarik sekejap. Saya nak masuk ke channel. Saya tarik ke sini, masuk ke sini. Okey, dah masuk. Dalam part akhir ni saya nak tunjukkan bagaimana fungsi cards. Fungsi cards. Sebelum saya upload video ni, antara saya cerita sikit apa fungsi cards ni. Fungsi cards ni kalau kita ikutkan tu dia lebih kita nak menarik viewer untuk melihat video kita. Contohlah nanti saya akan tunjukkan cara macam mana dia hasilnya tu kan. Tapi secara mudahnya cikgu dalam fungsi card ni, contohlah saya buat satu tajuk kan, tajuk bab pertama kan. So bab pertama tak boleh kita ambil bab 2 lah. Bab 1, bab 2. Sekarang ni saya nak buat video bab kedua bab kedua. Jadi bila kita buat video bab yang kedua ni, nanti kita boleh tambahkan fungsi cards ini untuk kita nak minta murid-murid ni dia refer bab pertama. Dia akan ada keluar nanti, saya tunjuk satu macam ikon ataupun teks berkaitan dengan tajuk kita sebelumnya. Tapi kita kena set lah. Itu fungsi cards. Contoh sekejap saya try masuk yang video ni dulu. Saya try upload. Okay, upload ni nampak cikgu-cikgu
yang tadi kita dah set kan, cikgu perasan tak? Kita dah set pada peringkat awal tadi, asas tu, nampak dia dah keluar macam ni. Dia keluar secara automatik cikgu automatik, nampak? Jadi sekarang ni saya masukkan video tentang lain, jadi dia keluar secara automatik lah sebab kita dah setting pada peringkat awal. Jadi kalau kata saya tak nak, contohlah saya tak nak tajuk ni, tajuk sebab bukan tajuk berkaitan dengan matematik, kan? Video ni berkaitan dengan Azamku Ramadan. Kemudian description ni buatlah sikit perkongsian berkaitan dengan apa yang perlu dibuat. Dibaik jadi. Dibuat di bulan Ramadan. Okey. Jadi dia keluar ni, kita dah setting, alright. Dah tulis. Kemudian thumbnail. Thumbnail ni senang ceritanya lebih saya suka sebut dia sebagai cover video kita. Cover video. Contohlah kat sini kan. Saya dah upload. Kalau kata yang agak-agak macam tak nak orang kata tak nak buat cover tu, dia boleh pilih kat sini lah. Tapi secara profesionalnya kita buatlah cover sendiri yang dipanggil thumbnail, cover video kita. So cikgu boleh upload lah kalau thumbnail dah ada. So tak perlu saya tunjuk kat sini. Kemudian select ni, okay, tadi saya dah ada playlist kan. Playlist tu pendidikan di rumah. So saya tekan lah playlist tu. Saya klik, done. Kemudian apa lagi? Ni saya dah set no it's not made for kids. Kemudian pergi ke video element. Kemudian dia ada fungsi, nampak? Dia ada satu fungsi add cards. Fungsi add cards ni Jadi cikgu-cikgu semua boleh je terus tekan add. Nampak? Dia akan keluar paparan yang ni, cards. Paparan cards ni. Apa yang kita nak buat kat sini? Contoh saya nak buat, biasanya kita nak buat video ni, dia ada relation antara video-video yang lain kan. Sebabkan saya punya channel ni tak ada video selain tu, saya nak tunjukkan fungsi ni je, fungsi channel. Saya nak letak contohnya Mu'alim Fairul, contoh So saya tekan kat sini. Custom message. Apa? Jom tengok. Contohlah saya letak kat sini Jom tengok dia keluar tak. Tak apa, saya kejap Saya tukar kejap. Kemudian text. Is a text, tak kisah. Sama ada cikgu nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Dia akan duduk kat sini kan. Ini cikgu boleh adjust lah. Cikgu boleh adjust. Cikgu biasanya kita guna cards ni sama ada duduk di awal ataupun kita nak letak di tengah pun kita boleh adjust. So cikgu boleh adjust. Contoh saya nak letak kat tengah ni kan. Letak kat tengah. Dia akan keluar, nampak dia keluar ni. Simbol I simbol I. Cuba cikgu tekan. Kalau tekan dia akan keluar, nampak? Dia akan keluar ni. Jom tengok. Ini contoh cikgu, contoh. Maknanya nanti kalau cikgu buat video-video berkaitan PDPR, pastikan relate tu antara bab 1, bab 2, bab 3, cikgu boleh masukkan cards ni. Nak letak cards berapa banyak pun boleh, tak ada masalah. Contoh saya nak tambah lagi kan, contohnya nak tambah card playlist contohnya kan. Saya masuk pendidikan di rumah, contoh kan. So saya dah tambah satu lagi card kat sini. Akan jadi pendidikan di rumah. Ustaz, yeah. Ada soalan daripada peserta. Dari Cikgu Nur Syahmi Nazri. Untuk upload video dalam YouTube, ada limit tak saiz video? Saiz limit? Setakat ni tak ada saiz limit je. Nanti dia akan render masuk secara auto lah di dalam YouTube. Maknanya dia akan kompreskan, contohlah dari segi data, contoh video tu kapasiti dia 1 gig contoh kan. Cikgu just upload je dalam YouTube channel tu, nanti dia akan terus masuk auto lah. Tak ada masalah berapa gig video tu. Cuma nanti dia akan upload lambat lah. Contohlah. Okay. Alright, boleh cikgu? Okay, saya terus sikit lagi. Okay.
Sikit lagi saya terus. Jadi contoh dah settle semua ni, dah settle semua. Have teaser text teaser tag. Kita tak teaser tag sikit. Apa nak tak teaser tag? Like dan share contohlah teaser tag, kemudian dah settle, kita dah setting kat sini. Taklah BBC kejap. Save. Sekejap, dia keluar belum? Kita tengok dulu. Kalau tak keluar, kita buat balik. Contohlah saya tak playlist kat sini. Dah ada playlist kan? Dah ada kat sini, saya tarik sikit, duduk tengah sikit. So saya save. Saya save. Dia akan keluar, nampak? Dia akan, dia akan keluar suggested tu. Tunjuk sekali lagi. Ni. Nampak? Dia akan keluar fungsi card ni, dia akan keluar suggested. Apa yang kita video seterusnya. Dia akan suggest apa video seterusnya. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita buat berkaitan dengan subjek kita, pastikan video bab pertama, bab kedua, bab tiga tu kita linkkan dalam sini. Jadi nanti kalau YouTuber ni dia biasa dia akan tunjuklah, okey, tengok link dekat atas ni. Anda semua boleh masuk ke link atas, tengok balik, review balik tajuk sebelumnya kan. Jadi macam tu. Itu fungsi card. So saya start lah. Alright. So settle lah. Bila dah settle semua, dekat bahagian visibility ni pastikan cikgu nak buat apa? Nak private ke, unlisted ke, public ke kan? Boleh letak ataupun nak set as instant premiere pun boleh, kita boleh set. Jadi saya cadangkan kita letak public dulu. Letak public, kita nak share dengan semua kan? Nak schedule pun boleh, tak ada masalah. So kita dah settle setting semua kita ni, dah siap, kita tekan publish. Kita tengok apa jadi. Nampak dia akan keluar yang macam ni kan. Sama ada cikgu nak terus kongsikan video ni dekat Facebook ke, email ke grup Telegram ke, WhatsApp ke, terpulang. So dia akan keluar copy link ni. So cikgu boleh copy lah. So kita dah copy contohnya, kita dah paste dekat tempat kita nak. Dia akan keluar dekat ruangan channel content ni, dia akan keluar lah video pertama cikgu semua. So ni 31 Januari. Lahirlah satu video pertama kat sini kan, Azamku Ramadan. Jadi saya rasa selesai saya punya part yang keempat, bagaimana saya dah tunjukkan fungsi cards tu. Jadi untuk malam ni setakat itu dulu, sedikit perkongsian daripada saya lah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua, dan saya ucapkan minta maaf banyak-banyak kalau kata saya punya suara tak jelas dan sebagainya. Dan saya serah kembali kepada moderator. Kalau ada soalan boleh inilah bincangkan, insya-Allah. Okey, terima kasih Muallim Fairul atas perkongsian berkaitan YouTube tu tadi. Dan ada tambahan kepada soalan Cikgu Nur Syahmi. Cikgu Nur Syahmi boleh semak pada ruangan chat. Maximum size ialah 128 GB atau 12 jam video. Tambahan kepada soalan ataupun jawapan yang diberikan oleh Muallim Fairul itu tadi ada di ruangan chat. Okey. Suka juga saya maklumkan di sini link untuk feedback telah pun ada pada ruangan chat, dan mohon kerjasama rakan-rakan peserta bengkel untuk mengisi borang feedback tersebut.